Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi dengan video lecture kita. Okey, mengenai tajuk masih lagi ni chapter 2, okey, tapi kali ini kita menyentuh mengenai protein. Alright, apakah jenis produk-produk protein seperti gambar kita nampak ayam, okey, ikan, daging, lembu, okey, cheese, okey. Sebahagian ke kacang, okey, telur, okey, susu, alright. Semua kandungan makanan dalam gambar ni okey mengandungi protein, okey. Tapi kalau kita katakan nisbah ataupun kuantiti yang lebih tinggi persentage kandungan di dalamnya, tinggi proteinnya selalunya daging lah daging ikan, daging lembu, daging ayam daging-daging ni lah. So daging itu sendiri adalah protein. Alright. Okey. So jom kita berkenalan dengan protein. Okey, macam saya sebut tadi, ni jenis-jenis makanan yang boleh dikatakan sumber protein. Okey, kita ada daging, okey, cheese, egg, beans, bread, roti, hummus. Hummus ni apa? Hummus ni daripada kacang kuda tu dia hancur-hancurkan, disapu dekat roti. Ni makanan Mak Saleh lah. Orang putih selalu makan lah. So kat Malaysia ni tak adalah. Kalau ada, memang anda wow. Mak Saleh punya. Alright. So kita ada ke kacang, alright. Tetapi macam saya beritahu, kandungan protein paling tinggi daripada meat and fish ni. Okey, tak kisahlah meat tu meat lembu ke, okey, ataupun daripada poultry ayam. Alright. So ini adalah sumber protein okey. Okey, so contoh protein yang ada dalam tubuh badan kita, kita ada muscle, okey, otot, daging kita, okey, organ kita, alright, enzim yang dalam badan ataupun dalam makanan ada enzim tu juga adalah protein, alright. Hemoglobin, okey, hemoglobin ni apa? Sel darah kita protein, alright. Hampir ke semua sel-sel badan kita ni adalah protein sebenarnya okey. Rambut kita tu pun protein, okey. Kulit kita ni ada protein, okey. Badan kita dibina daripada protein kebanyakannya. DNA kita semua tu derivation daripada protein lah. Alright. Okey. So macam biasa, okey. Kalau karbohidrat sebuah rumah, okey, batu-batanya monomernya adalah monosaccharide, okey, glucose, alright. Kalau lipid, okey, lipid adalah sebuah rumah, batu-batanya ataupun monomernya, okey, adalah triglyceride, okey. So protein juga adalah sebuah rumah, okey. Protein adalah sebuah rumah, okey, sebuah rumah yang bernama encik protein. Nama rumah ni lah encik protein. Batu-bata dia, monomer dia, alright, diperbuat daripada apa? Batu-bata buat rumah ni adalah daripada amino acid. Ni dia amino acid. So yang paling simple untuk protein adalah diperbuat daripada amino acid. Alright. So amino acid ni pula dia nak jadi protein, dia digabungkan oleh satu bond, okey, antara dia ada buat rantaian macam ni nampak, dia bergabung antara amino acid dengan amino acid lain. Bond ini dinamakan sebagai peptide bond. Alright. So maka jadilah protein. Okay. Sebab inilah kita kata definition of protein is a linear sequence. Okay, satu rantaian of amino acid, linear sequence of amino acid that link together by peptide bond. Simple saja. Apa definisi of protein? Okay, satu rantaian amino acid yang digabungkan oleh peptide bond. Nama bond itulah. Alright. So itu adalah protein. Amino acid digabungkan oleh peptide bond, maka jadilah protein. Alright, tu definition basic dia lah. Okay. Alright, so kalau ada dua amino acid yang bergabung dengan peptide bond ni, okay, dua amino acid macam yang ni, alright, kita panggil dipeptide. Ada dua amino acid, okay. Kalau ada tiga amino acid bergabung sekali, 3 ke 10 oligopeptide, alright. Dan kalau lebih daripada 10 kita panggil sebagai polypeptide. Alright, ni classification dia je lah ya. Nak cerita sikit lagi. So next. Alright. So nak cerita pasal amino acid. Amino acid, okay, dia banyak. Ada banyak amino acid. Around 20 lah. Okay. Mungkin ada lebih sebenarnya, tapi at least kita kena tahu at least 20 lah. Alright. So amino acid, ni nama-nama amino acid lah. Ni nama dia alanine. Alright, singkatan dia
ALA, okey. Arginine, okey, singkatan dia ARG. Asparagine, okey. ASN, okey. Aspartic acid, cytosine, alright. Nama-nama amino acid Glutamine, glutamic acid, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline. Alright. Serine, okey, ada lagi tu. Okey, yang ni korang tengoklah yang lain Contoh ni saya tak nampak sebabnya terhalangan video ni. Nanti korang tengok slide asal Alright. Okey, yang ni contoh-contoh saya beritahu nama-nama amino acid. Alright, so kita nak kenal structure of amino acid Okey, structure of amino acid. Okey. Alright, kita ada satu karbon yang di-attach pada 4 grup yang berbeza. 4 grup yang berbeza. Okey, yang pertama kita ada hidrogen. Okey. Yang kedua kita ada C double bond OH ataupun COOH. Okey. COOH ni sama juga macam yang pada fatty acid tu, C double bond OH. Okey. Alright, ini adalah sama dengan yang dalam ini. Cuma penulisan dia berbeza. Benda yang sama sebenarnya. Okay, so carboxyl group, okay, ataupun carboxylic acid group. Alright, nama dia. Alright, yang ni hidrogen. Okay, dan kita ada yang ni adalah yang paling penting sekali dalam protein. Dia ada amino group. Amino group ini adalah nitrogen ni lah, NH2. NH2. Okay. Dalam struktur dia ni ada amino group NH2. Okay. Dan yang ketiga kita ada R group. Alright. Okay. R group ni apa benda? Tak pernah dengar pula R group ni. R group ini adalah selebihnya. Okay. Maksudnya selebihnya tak kisahlah apa-apa, janji adalah rantaian hidrokarbon. Okay. C berapa panjang C pun tak kisah. So berapa panjang C, apa dia ada gabung dengan molekul lain ke, dia ada gabung dengan apa ni, contohnya apa ni, cytosine. Okay, contohnya dia ada apa tu orang panggil, sulfur. Alright, mungkin ada S kat sini. Alright, contohnya macam tu lah. Okay. So R group ni boleh jadi macam-macam. Janji sebuah rantaian hidrokarbon. Alright, so saya letak sebagai R group. Okay, maksudnya bermacam-macam boleh jadi dekat R ni. Okay, so kita letak sebagai R. Okay, wakil. Sebab apa? Sebabnya macam mana struktur pada R itulah menentukan nama dan juga sifat amino acid tersebut. Alright, so nak kenal apa ni, amino acid. Yang penting dia ada carboxylic acid group, carboxyl group, C double bond OH ataupun COOH ni. Dia ada amino group yang kedua. Dia ada hydrogen. Alright. Dan dia ada R group. Dia ada R group. R group ni boleh jadi macam-macam. Okay, CH5 lah, C5H6 lah. Okay, macam-macam. Okay. So lain amino acid, lainlah R groupnya. So lain nama dia. Bila R group dia berbeza, R group yang ni, contohnya R group nombor 1 ni, macam ni struktur dia. Okay. So nama amino acid tu alanine contohnya. Okay. Sifat dia lain. Okay. So kalau R group dia tu rantaian dia lain, nama dia jadi lain pula. Nama dia jadi cytosine contohnya. Alright. So sifat dia dah lain. Alright. So yang menentukan, kalau macam lipid hari tu, kita ingat balik lipid. Alright, yang menentukan sifat apa ni, lipid itu adalah kita nampak ada double bond ataupun tak double bond, itu berapa panjang karbon. Ni sama juga. Okay. Cuma kali ni saya letak yang apa benda yang pengganti yang akan berubah-ubah nama dia, saya letak sebagai R group. Okay. So R group ni yang menentukan sifat amino acid tersebut. So ini adalah structure of amino acid. Alright. So nanti kalau mungkin tak nampak lagi, kita akan cuba buat latihan dalam lab online nanti Okay, saya nak cuba kenal pasti. Nak tengok korang boleh kenal ke tak amino acid. Alright. Seterusnya, alright. So kalau dalam ni contoh, saya bagi tahu contoh ini macam mana adalah macam mana peptide bond terhasil. Peptide bond. Macam mana
peptide bond, okey, bond peptide ni terhasil. Alright. So, okey, dekat sini ini adalah sebiji amino acid. Right, ini adalah sebiji amino acid, ini adalah sebiji amino acid. Dua amino acid ni dia nak bergabung. Dia nak dapat peptide bond, dia nak bergabung dengan nak hasilkan peptide bond. So macam mana dia nak hasilkan peptide bond? Alright, sebelum kita tengok. So kita tengok dulu amino acid yang satu-satu amino acid yang ada kat sini ni. Alright. So macam saya cerita tadi C, okey ni satu. Okey betul ke ni amino acid? Ni C. Okey. Ada satu attach pada H. Okey, group H betul lah. Okey. Satu lagi attach pada NH2. NH2. Okey, so betul lah. Alright. Ada C double bond OH. Okey. Ataupun COOH. Okey. Alright, ada dua grup dan ada R group. So ini adalah sebiji amino acid. Sama juga kan ni. Okey, ini adalah NH2. Okey. Ini adalah R group, ini H dan juga ini adalah C double bond OH. Alright. Okay. So ini adalah menunjukkan betul lah binatang ni adalah amino acid. Alright. Okay. So kita tengok macam mana dia nak menghasilkan peptide bond ni. Okay. Kita padam sikit. Okay. Macam mana dia nak hasilkan peptide bond ni sebenarnya. Okay. So peptide bond dia terhasil. Okay. Apabila dua amino acid bertemu dan ada dua bahagian yang akan react sebenarnya. Right? Apa benda yang bahagian yang akan react adalah yang saya warnakan biru ini. Yang saya warnakan biru ini OH pada C double bond OH. Alright, iaitu pada carboxyl group kat sini. Right? Dengan H pada nitrogen dalam amino group kita. Dalam amino group kita ada NH2, salah satu H ni akan react dengan OH daripada carboxyl group OH tadi. Alright, so dua ini dia keluar, maka dia akan membentuk, dia akan jadi H2O, air ya, jadi H2O. Okay, so bila dua ini keluar, kawasan ini dah tak ada lagi. Okay, pangkah, okay, sini pun dah tak ada lagi. Alright, so apa yang berlaku? Okay, saya gunakan color biru. Okay, C dekat sini, okay, dia akan buat bond straight dengan nitrogen, menggantikan ruang kosong yang ditinggalkan oleh hidrogen yang telah keluar tadi ya. Kat sini. Okay, C yang daripada C double bond OH ni dia akan buat bond dengan N kat sini. Alright. So yang biru inilah kita panggil sebagai peptide bond. So bila dah bergabung, kita dapatlah structure dia macam ini. Alright. Dua amino acid telah pun bergabung. Alright. Kalau tak dapat tangkap, sila rewind video ini dan tanya saya di dalam kelas nanti. Alright. So apabila C double bond O tadi, okay, tadi ada asalnya C double bond OH, OH dah keluar, okay, dekat amino group belah sana H dah keluar. So C ini dia gabung dengan nitrogen, okay, mengisi ke tempat kosong tu. So kawasan ini yang kita panggil sebagai peptide bond. Alright, so macam ini adalah macam mana amino acid bergabung. Okay. Okay, tenang. Okay, boleh rewind video ini dan tak faham boleh tanya saya di dalam kelas nanti. Okay, so ini adalah macam mana peptide bond terhasil. Okay, ni dia peptide bond C dengan nitrogen. Sebab sini asalnya ada apa? Saya lukis balik asalnya, kalau contohnya peptide bond ni tak ada, kalau yang ni tak ada, ni tak ada. Okay, asalnya ini adalah OH. Okay, ini kalau tak ada, asalnya kat sini dia gabung dengan H. Tapi disebabkan dua ini dia meninggalkan struktur masing-masing untuk menjadi apa? Dia nak jadi H2O. Maka dua ini pun bekerjasama lah membentuk peptide bond. Ada lompang kat sini, ada lompang kat sini dekat N ni. So dia bergabung, right? Jadilah yang kita panggil sebagai peptide bond, right? So bila tak nampak ni, kita padam semua yang imajinasi yang saya letak ni, okay?
Okey, maka kita tinggallah peptide bond yang kita nampak dengan jelas sekarang ni ya. Peptide bond. Alright. Okey, seterusnya. Okey, so amino acid dia terbahagi kepada dua. Kita ada essential amino acid, essential amino acid. Yang kedua kita ada non-essential amino acid. Alright. Ingat tak, fatty acid ada essential fatty acid. So amino acid pun ada essential amino acid. So maksud essential amino acid bermaksud sama juga macam dalam lipid tu. Cuma ini kita berlaku pada amino acid lah. Ini adalah amino acid yang badan tak boleh hasilkan, tetapi kita kena dapatkan daripada sumber makanan amino acid ni ya. So amino acid yang kita perlu dapatkan daripada sumber makanan adalah histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan dan valine. Alright. Okay. Yang selain daripada itu adalah non-essential amino acid. Okay, ini pun adalah soalan famous. So at least sila ingatlah nama-nama amino acid ni sekurang-kurangnya 4 ataupun 5 nama lah. Ingat essential amino acid 5, ingat non-essential amino acid 5 ni famous dalam soalan final. Okay. Suka tanya. Alright, tapi amino acid ni sebab ada banyak structure dia, selalunya saya tak akan suruh lukis structure, tapi kita akan kenal juga structure dia macam mana, saya akan tunjuk. Tapi don't worry lah, yang ni saya tak buat soalan structure untuk amino acid ni ya. Saya takut complicated sangat. Alright. Seterusnya. Okay, ini adalah structure amino acid. Alright. Ini adalah essential amino acid. Alright. Sebagai contoh, saya tunjuk kat sini lah. Okay. Ini kita lukis structure Fischer projection. Okay. So, mana carbon tengah dia. Okay. Kalau untuk leucine, okay, contoh. Okay. Nanti kita akan buat latihan. Saya akan minta kita tanya seorang-seorang. Okay. Kita bincangkan dalam kelas nanti. Okay. Saya suruh cari mana grup-grup yang attach pada carbon kita ni. Alright. So, kalau untuk yang pertama, saya bagi contoh leucine. Alright. Carbon tengah dia ini, iaitu satu grup ada NH2, satu grup ada C double bond OH, dan ini adalah R group dia. So mana H group dia? Okey, sebab ini Fischer diagram, so H group kita tak lukis. So kita akan buat carbon tu attach pada 3 bond saja, iaitu 3 functional group yang berbeza, right? Yang keempat tu H tu kita tak lukis sebab kita buat dalam Fischer projection punya drawing. Right. So nanti kita buat aktiviti dalam kelas. Alright. Kita tengok grup-grup yang attach pada carbon dalam amino acid ni. Saya nak suruh korang highlightkan yang mana satu adalah R group. Okay. Tak apa, nanti kita tengok macam mana saya nak buat task ke macam ni. Okay. Kita tengok macam dalam kelas dia. Alright, tak apa. So yang ni kita skip dulu. Okay. Yang ni kita bincang dalam kelas nanti. Alright. So kita nak perkenalkan anda dengan structure of protein. Okay. Structure of protein. Protein dia ada structure. Okay. Macam kita tengok, kita kembali mula pada slide paling awal tadi. Apakah definition of amino acid? Amino acid, okay, definisinya adalah satu rantaian sequence of amino acid that link together by peptide bond, yang digabungkan oleh peptide bond. Okay. So protein structure kita ada, kategori dia kita ada primary structure, alright, secondary structure, tertiary structure, quaternary structure. Okey, maka ini adalah yang primary ni adalah structure paling simple. Makin lama dia makin kompleks dan kompleks dan kompleks, dan yang terakhir yang paling kompleks ada quaternary. Pada quaternary inilah yang akan jadi bentuk yang kita nampak sebagai sel tubuh badan, organ, enzim yang berfungsi. Bila dia dah komplit pada quaternary ini adalah di mana dia dah boleh menjalankan fungsi dia sebagai sebuah protein yang berada dalam badan ataupun berada dalam makanan. Alright. So dalam proses pembuatan dia daripada primary pergi secondary, tertiary dan quaternary. Okay. Yang ini kita akan discusskan lebih lanjut dalam
topik protein ni part 2. So saya stop dulu setakat ni. Alright. So mungkin kalau saya teruskan saya takut terlampau laju. So kita boleh fokuskan kepada mana yang kita dah bincang setakat ni. So ini part 1 saya stop sampai sini. Alright, nanti video lecture seterusnya part 2 kita memfokuskan perbincangan mengenai protein structure primary, secondary, tertiary dan quaternary. Alright, ni pengenalan sikit saya sebut lah. Alright, so I think that's all for this video lecture. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Kita jumpa on the next class. Okay, dan kita akan bincangkan mengenai apa yang kita belajar hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.